jemaah nanti ini sebenarnya kita pada kata 60 clear insyaallah. Pakai SOP. Kalau bahas sejarah itu sejarah yang soal. Dia itu ketua NKM daerah. Jadi kalau diperhatikan nanti ditegur lah. Insyaallah. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita mohon taufik dan hidayah. Mudah-mudahan dikekalkan kita dengan taufik dan hidayah, dikurniakan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah dengan keberkatan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah juga kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba Allah sekalian, sama-sama kita bertakwa kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanyalah takwa kepada Allah semata-mata, sebagaimana firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu kerana sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsu ma kunta, takutlah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita pada bab yang ke-19, iaitu yang berkaitan dengan khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat tersebut dalam riwayat, pada suatu hari Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, kulihat malaikat di langit berada di atas permaidani, dikerumuni oleh 70,000 malaikat berbaris dan memujinya. Namun kini kulihat dia di atas gunung Qaf, pecah sayapnya dan menangis. Ketika melihatku, ia berkata, dapatkah ku tolong kau tolong aku?" Bermakna kau dapat tolong tak aku ni? Kutanya, "Apa salahmu?" Ia berkata, "Aku sedang berada di atas bermaidani di malam Mi'raj." Bermaidani di malam Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapanku. Itu di antara suasana yang berlaku pada malam Isra wal Mi'raj. Maka bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapannya, apa yang dia tak buat atau apa yang dibuat hingga pecah sayapnya? Namun aku tidak berdiri menghormatinya. Itu saja, tidak berdiri untuk menghormatinya. Maka Allah menyiksaku dengan siksa ini dan menempatkanku di tempat ini seperti yang kau lihat ini. Itu saja.
tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita nampak nama Allah Muhammad, yang Muhammad itu jatuh ke bawah. Kadang-kadang kita buat tak peduli je. Kadang-kadang nampak Al-Quran tu jatuh, kadang-kadang kita buat tak peduli je. Ataupun salawat itu dibaca, Maulid Dibai, Diyaul Lami', Mazanji, ataupun Simtud Durah. Kadang-kadang dengar tentang puji-pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita buat tak tahu je. Kadang-kadang menjadi penyebab kita punya iman tidak kuat, kadang-kadang iman kita luntur, kadang-kadang rezeki kita tidak berkat kerana tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, Nabi minta ke tidak? Nabi memang tidak meminta untuk kita berdiri dan sebagainya, tapi itulah di antara punca adanya alam ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi punca adanya alam ini. Kerana kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menciptakan alam ini. Maka begitulah ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sepatutnya bila mana mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menghormatinya dengan cara kita bersalawat dengan rasa kasih dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang kita tak sah seandainya tidak ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan nikah kahwin tak sah sekiranya tidak disebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tingginya dan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, lalu aku menghadap Allah memohon agar dia ditolong. Jibril menghadap kepada Allah agar malaikat tadi ditolong. Allah berkata, wahai Jibril, katakan padanya, bacalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membaca salawat hingga Allah mengampuninya dan menumbuhkan sayapnya semula. Maksud mengampuni iaitu dengan kesalahannya yang sedikit, iaitu apa yang dilakukan oleh malaikat tadi merupakan tidak ada adab. Contoh yang paling mudah, Nabi pernah buat salah ke tidak? Kan payah nak jawab kan? Nabi pernah buat salah ke tidak? Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana dalam satu majlis ramai orang senang, ramai orang kaya, dan Nabi tidak memandang sedikit. Bukannya membenci, bukan dengan perasaan, hanya tidak memandang sedikit kepada si buta. Ada seorang buta, Nabi tak pandang dia. Maka apa teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan dosa, tak dosa pun. Maka ini teguran Allah. Maka turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bila datang kepada kamu orang yang buta itu, kamu jangan sesekali berpaling, tidak memandang, tidak mengambil hal ke atas si buta tadi. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala menegur akan malaikat ini dengan cara membuatkan satu cerita supaya kita nampak betapa tingginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal hamba yang diperiksa pertama kali di hari kiamat baru masuk adalah solat. Itu yang pertama sekali. Amal yang dikira pada hari kiamat nanti ialah solat. Jika sempurna, diterimalah ia dan seluruh amalnya. Bermakna seandainya solat kita selama ni Allah terima, maka amal yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam sembahyang ingat kepada kuih-kuih, ingat kepada kedai mana nak makan selepas ni. Sedangkan kita sedang menyembah kepada Allah, sedang bercakap sepatutnya kepada Allah. Sepatutnya macam tu. Tetapi berlaku atau tidak, melihat keadaan iman dan perasaan masing-masing. Kadang-kadang dia tidak dapat merasakan bahawa dia sedang berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang membaca, sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lalai
lalai dan jauh hatinya untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingginya perkara ini, sebab dalam kitab ni, kitab Imam Al-Ghazali ni, penawar dan penenang jiwa ni, Mukasyafatul Qulub ini, kebiasaannya akan dibawa tentang cerita salawat dulu. Tingginya, mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada bab yang pertama sampailah yang mana-mana bab akan diceritakan dahulu tentang ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah masuk kepada tajuknya, iaitu tentang tingginya amal solat yang kita dirikan selama ini. Dah usul dah ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi berpesan, banyak pesanan, tapi dia memilih solat. As-salat, as-salat, as-salat. Jaga sembahyang, jaga sembahyang dan jaga sembahyang. Kita tak jaga benda ni, hubungan kita dengan Allah kita tak jaga. Kalau kita berhadapan dengan seorang alim, sangat alim lah, para alim ulama, kita menghormatinya begitu hebat. Tetapi untuk berhadapan dengan Allah, kita tidak dapat merasakan kehebatan itu. Bahkan lebih daripada apa yang sepatutnya kita rasakan, kita hormat kepada si alim tadi, orang yang soleh tadi. Begitulah yang disebut oleh, iaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah, iaitu Risalah Adab Sulukin Murid. Kadang-kadang kita ni berhadap dengan orang soleh, dengan orang alim, hebat dia punya adabnya. Tetapi dengan Allah kita tak jaga. Hubungan zahir kita, batin kita, kita tak jaga. Pakaian kita, lidah kita, penglihatan kita, hati kita kadang-kadang tidak dijaga. Maka ingat, seandainya lepaslah solat kita di hari akhirat nanti, maka lepaslah amal yang lain, bermakna perkara-perkara yang lain. Sebab tu memang ditekankan bulan Syaban ke, bulan Ramadan ke, supaya qada perkara-perkara yang wajib, terutamanya solat. Solat qada. Kadang-kadang anak kita, isteri kita, suami kita tak tahu apa yang telah kita tinggalkan, banyak mana yang kita tinggalkan. Maka kira-kiralah supaya bulan Syaban ini, bulan Ramadan nanti, qada'lah. Selain daripada solat sunat tarawih, maka jangan abaikan juga solat qada', iaitu solat ganti yang wajib diganti. Ingat, kita diazab, diseksa di hari akhirat nanti bukan kerana solat sunat, tetapi kerana perkara wajib yang kita tinggalkan, yang tidak kita gantikan. Maka sama-samalah kita muhasabah diri kita. Kalau kita nak aman di alam barzakh, pastikan solat kita baik. Kalau kita nak aman di hari akhirat nanti, maka solat kita adalah baik. Maksud baik di sini, jaga solat tersebut dengan sebaik-baiknya dan juga khusyuk dalam menunaikannya. Maksud khusyuk ialah takut kepada Allah. Maksud takut ni memang diceritalah supaya kita dapat rasakan seolah-olah. Di antaranya dalam kitab Risalah Kusyairiyah, dia menyebut hati tu sentiasa takut. Jadi persoalannya bagaimana nak rasa takut tu? Mulakan dengan di antaranya merasakan kiri dan kanan kita ini ada syurga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, diumpamakan ada suatu benda yang berbahaya yang diletakkan pada leher kita. Ini umpama saja, diletakkan pedang katakan. Seandainya tidak khusyuk, maka kita akan disembelih. Begitulah keadaannya, perlu dan wajibnya untuk kita menghayati, memahami apa yang kita lakukan dalam solat kita. Kadang-kadang kita sembahyang, kita hati kita kenai ke, khusyuk ke tak khusyuk ke, asalkan sembahyang macam tu saja. Sedangkan khusyuk itu juga arahan daripada Allah, supaya timbul perasaan takut. Seandainya aku meninggal dalam keadaan aku mendirikan salat dan hati tidak khusyuk kepada Allah, apa akan jadi? Yang zahirnya masyarakat nampak dia dirikan salat, tapi hatinya dengan Allah jauh.
Kadang-kadang ingat kepada rumah, ingat kepada, kalau orang muda ingat kepada sport rimnya, ingat kepada kasut mahalnya, ingat kepada perkara-perkara yang lain. Yang mana belum kahwin, ingat nak kahwinnya. Sedangkan dalam solat bukannya lama pun, perlu fokus hatinya supaya takut, rasa rindu, rasa malu dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, sebab memang dekat, syurga dan neraka tu memang dekat dengan kita. Silap langkah, neraka tempatnya. Silap langkah je, syirik je kepada Allah, maka nerakalah tempatnya. Sebab tu dalam kitab yang disebutkan di sini nanti, kalau jumpa dengan beberapa bab nanti, maka ada beberapa orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Siapa orang yang mengajar je. Yang kedua, orang yang bersedekah. Dan orang yang ketiga, orang yang berjihad. Kan pelik, pada zahirnya memang kita nampak dia mengajar, mendidik, menghabiskan umurnya dengan mengajar, mendidik dan membimbing, tapi masuk dalam neraka. Yang kedua, golongan orang yang menderma, bersedekah. Kita nampak memang hebat, derma, sedekah dan sebagainya. Dan yang ketiga, orang yang berjihad. Berjihad kita nampak memang duduk barisan depan, tak ada nak duduk barisan belakang. Hebat, berani orang ni. Rupa-rupanya bila mana Allah mencampakkan tiga golongan ni ke dalam neraka, ada persoalannya. Kenapa? Maka jawablah Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mereka ini melakukan itu bukan kerana aku. Dia mengajar bukan kerana Allah, supaya iaitu orang puji dia. Sedaplah dia ngajar, baguslah dia ngajar, fahamlah dia ngajar. Dia nak benda tu, puji-pujian daripada manusia. Orang tak puji dia rasa tak best, tak selesa. Bila orang tak puji dia, mendidik, mengajar dan sebagainya. Satu, nampak zahirnya dia mendidik, tetapi hatinya nak dipuji, nak pengaruh yang ramai, nak dipandang, nak disukai, nak dicintai. Maka orang inilah di antara orang yang dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua, golongan yang bersedekah. Nampak zahirnya sedekah, rupa-rupanya dia nak supaya orang kata dia seorang yang dermawan, seorang yang gemar bersedekah. Nak sedekah silakan, cuma jangan selitkan niat supaya orang pandang, orang tengok, orang bualkan, orang cakapkan, supaya orang bermakna itu niat bukan kerana Allah. Maka golongan kedua ni dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana Allah. Kan pelik kan, kita nampak zahirnya indah, tetapi niatnya sebenarnya bukan kerana Allah. Sebab tu betulkan diri kita. Orang lain tak boleh betulkan diri kita. Kita yang kena betulkan niat kita, mestilah kerana Allah. Kadang-kadang orang tu kecewa, dia buat baik tapi tidak dihargai. Kan pelik, dia dah buat baik tapi dia rasa kecewa sangat. Kenapa? Tidak dihargai. Bila mana timbul perkara ini, maka inilah yang dinamakan riya. Bermakna dia tak sedar, dia nak penghargaan, appreciate daripada manusia, penghargaan daripada manusia. Seandainya dihargai, syukur pada Allah. Bagusnya awak, syukur pada Allah. Ada orang puji contoh, tapi syukurnya pada Allah. Ada orang bagi dia penghargaan, syukurnya kepada Allah. Bukannya niat kita nak dihargai. Itu golongan kedua. Dan golongan ketiga, orang yang berjihad, supaya dia ini dipuji, si pemberani, orang yang sangat berani, orang yang sangat hebat, orang yang sangat pantas, orang yang sangat kuat, tough dan sebagainya. Itu yang dia nak. Maka ketiga golongan ni memang disebut dalam hadis, iaitu yang berkaitan dengan orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala kerana niatnya. Sebab itu khusyuk memang ada pada hati kita. Perlu ada rasa takut kepada Allah, barulah timbulnya kerana Allah semata-mata. Dibuat baik, tak kisahlah orang nak kata apa pun, dibuat je. Dibagi makan kucing, dia buat saja. Dibagi makan
ditolong. Begitulah indahnya Islam apabila zahirnya melakukan dan mematuhi syariat dan batinnya, hatinya kerana Allah semata-mata, barulah hati kita boleh tenang. Selagi mana tak ada benda tu kerana Allah itu, maka hati kita tidak akan tenang. Sebab memang kita ada dua unsur lah, satu yang zahirnya, satu lagi yang batinnya, kerohaniannya. Kedua-duanya itu perlu ikut kepada perintah Allah. Seterusnya, seperti mana yang disebut dulu kan, iaitu kalau kita tahu yang wajib itu solat, maka yang khusyuk itu juga wajib. Begitu juga dengan perkara yang disebut dengan sabar. Sabar ni siapa yang suruh? Tak, bukan manusia yang suruh, Allah yang menyuruh kita sabar. Maka hukum belajar sabar itu wajib, dan perlu dan wajib kita bersabar. Kalau tak bersabar apa jadi? Nerakalah tempatnya. Tak sabar, suami tak sabar dengan isteri, mana tempatnya? Nerakalah tempatnya. Ada orang tu tak sabar dengan perintah Allah, dia rasa rimas. Ni dekat Ramadan ni dia rasa rimas. Sebab apa? Tak boleh ngetih pagi-pagi, itu je. Tak boleh minum pagi, tak boleh apa pagi, tak boleh buat aktiviti makan siang hari. Dia rasa rimas. Bila mana sampainya Ramadan, ada orang tu seronok kerana nak taatnya, nak lebihkan ibadahnya, nak tambah khusyuknya, nak belajar menghayati perasaan orang miskinnya yang tak makannya dan sebagainya. Dan itu di antara perbezaan jiwa orang-orang yang khusyuk dengan orang-orang yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kena belajar, sabar memang kena belajar dan kena sabar. Tak sabar, neraka dah tempatnya. Kita nampak simple je sabar, benda tak nampak, tetapi ke neraka dah tempatnya. Ditimpa musibah, contoh orang tu ditimpa musibah, anak kesayangannya meninggal, maka apa yang dia buat? Dia tak sabar, dia meratap. Dia meratap bermakna menangis beria-ria. Lepas tu dia menyalahkan Tuhan. Kenapalah ambil anak aku dulu? Kenapalah ambil anak aku dulu? Kenapa tak ambil aku dulu? Meratap. Maka orang ni seandainya meninggal tanpa taubat, maka nerakalah tempatnya. Sebab itu perlu kepada pelajaran sabarnya, syukurnya, redanya, khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ternyata kurang, ditolak ia dan seluruh amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud solat wajib itu ibarat timbangan. Siapa menyempurnakan akan mendapat balasannya. Maka itulah, kalau pemberatnya baik, maka beruntunglah kita. Seandainya pemberatnya itu buruk, sombongnya, riaknya, maka buruklah balasannya. Maka pemberat untuk kita aman, makmur di hari akhirat nanti, maka jagalah solat yang wajib ini. Bukan kata tak perlu solat sunat. Solat sunat buat, memang disuruh. Mana-mana hadis memang disuruh. Tetapi yang ditekankan di sini pada pagi ini yang berkaitan dengan solat yang wajib terutamanya. Latih dan juga dilatih dalam solat-solat. Yazid Al-Qashi berkata, maksudnya solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tepat seperti ditimbang. Maka itu di antara tepatnya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpama suatu yang ditimbang dengan tepat, zahirnya, batinnya tepat, tak ada cacat celah. Sebab itu cuba cari mana-mana ustaz ke yang solatnya kita nampak sempurna, zahirnya kita nampak sempurna, kemasnya, angkat takbirnya, rokoknya, iktidalnya. Ambil ustaz itu sebagai contoh untuk kita sembahyang dari segi zahirnya. Maka yang khusyuk itu perlu kepada latihan. Kadang-kadang 20 tahun, 30 tahun berlatih nak khusyuk, belum khusyuk lagi. Bukan kata tak berlatih, 20-30 tahun berlatih untuk khusyuk, tapi belum tentu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pastinya berlatih, dan ada contoh orang-orang yang perlu kita ikut. Bagaimana solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau dalam YouTube tu yang tunjuk contoh yang sempurna, Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Cuba carilah cara solat
cara solat yang dilakukan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Itu yang ditunjuklah contoh supaya kita tahu mana letak tangannya, takbirnya, rokoknya, i'tidalnya, maka ditunjuk dengan sempurna. Boleh ambil contoh seperti itu. Jangan kita ikut kita je. Kadang-kadang kita lupa apa yang kurang dan apa yang lebih yang kita lakukan dalam solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua lelaki umatku berdiri solat, rukuk dan sujudnya satu bermakna sama, satu bermakna sama, tetapi solat keduanya antara langit dan bumi. Nampak sama, rupa-rupanya jauh berbeza. Nampak memang sama, rupa-rupanya pada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang ni jauh bezanya. Macam kita dulu sujud pada umur kita 7 tahun, sama tak sujud sekarang kita? Pada umur kita 70 tahun ni, sama tak sujud 7 tahun dulu umur kita dengan sujud umur kita 70 tahun? Kadang-kadang teruk lagi umur sekarang ni 70 tahun, kerana fikir yang bukan-bukan, hatinya tak tenang, lupa kepada Allah, masih tergilakan kepada dunia hingga meninggalkan perkara yang wajib, yang sunat. Contoh, maka begitulah yang sepatutnya dalam solat kita. Biar ada sedikit peningkatan, tak banyak tak apa, asalkan ada peningkatan dari segi khusyuknya, dari segi khusyuknya. Yang zahirnya kita boleh ambil mana-mana yang kita tengok sempurna solatnya sebagai contoh yang zahir. Yang batin perlu kepada latihan, takut kepada Allah, rindu kepada Allah. Kalau kita nak tanya berapa kali kita menangis dalam solat, bukan nangis sampai keluar hingus, tak, kita rasa sebab dengan apa yang kita lakukan selama ni, dosa kita, kesalahan kita. Maka begitulah timbul dalam solat kita takut dan menghadapi matinya. Bila sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, hati terasa satu hari nanti orang akan sebut pada dia inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dah meninggal dah imam kita. Suatu hari contoh, dah meninggal dah bilal kita, tok siap kita, jemaah kita. Jemaah tu suka duduk kat dinding contoh, dah meninggal dia. Dulu ada beberapa jemaah yang memang kita nampak dia ada pada kuliah kita. Suatu hari dia dah tak ada lagi dah. Begitulah kita suatu hari nanti, orang pandang dan orang sebut dulu dia ada, sekarang sudah tidak ada. Maka bila mengenangkan perkara tu, dia ingat kepada kematian dan ingat kepada Allah, timbul rasa takut, barulah timbul rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang tak rasa benda tu, tak rasa perkara-perkara yang sepatutnya, sewajarnya kita rasakan dalam solat kita. Kita dalam solat kan kita rasa panjang lagi umur kita, rasa panjang, rasa macam tak meninggal lagi ni, rasa macam boleh hidup lagi 5 tahun ni, rasa macam tu. Sebenarnya hanyalah beberapa saat sahaja lagi untuk kita menempuh kematian. Beberapa saat, bukan beberapa minit, beberapa saat lagi untuk kita menghadapi kematian. Saat pertama hidup lagi kan ada, saat kedua ada, saat ketiga tadi nanti belum tentu kita ni ada atau tidak. 7 lebih, 7.10 ada lagi, 7.30 siapa boleh angkat tangan dia ada 7.30 nanti, belum tentu. Bila-bila masa sahaja, 7.30 ke 7 suku ke nanti Allah dah nak angkat kita, nak panggil kita, nak jemput kita, maka kita akan pergi. Maka itulah yang menimbulkan satu perasaan takut dan bimbang. Lalu kita taat kepada Allah, kasih kepada Allah, malu kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi penyebab untuk kita khusyuk dalam solat kita nanti. Cuba latih. Sebab tu secerdik-cerdik orang, kata Nabi SAW, Akyas bermakna paling cerdik lah. Siapa orang yang mengingati mati. Kenapa orang nak ingat mati cerdik? Kerana dia akan buat yang terbaik. Kalau dia dengar, dia akan dengar yang terbaik. Kalau dia duduk dengan cara yang terbaik. Kalau dia buat apa pun pagi ni, dia akan buat yang terbaik. Kenapa buat yang terbaik pagi ni makcik? Kerana saya dengan ajal memang dah dekat. Makcik tahu ke? Tak tahu, tapi memang dekat.
Maka begitulah keadaan hati orang yang ingat kepada Allah, maka dia akan buat yang terbaik. Maka itulah orang yang paling cerdik, kerana dia akan buat yang terbaik. Seterusnya, yang terakhir, yang baginda maksudkan ialah khusyuk. Itu di antara beza antara orang pertama dengan orang kedua tadi, ialah khusyuk. Itu pandangan tembusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memandang akan hamba yang tidak tegak antara rukuk dan sujudnya. Memang ada keuzuran, tak nafikan memang ada orang uzur, kadang rukuknya, sujudnya tak sempurna seperti mana yang dia tengok dalam video ke, dia belajar dengan ustaz ke. Saya tak boleh buat macam ustaz buat, contoh tegak belakangnya, rukuknya, kakinya, memang ada kekurangannya. Tetapi apa ini pandang tepat oleh Allah Subhanahu wa taala ialah hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk. Bukan kata tak mengambil berat tentang rukuk dan i'tidal ataupun sujud, ambil berat, dia cuba, tapi itulah takatnya, itulah setakat yang dimampu yang dilakukan. Tetapi ingat, yang terpenting jagalah dan latihlah. Kerana 20-30 tahun belum tentu dapat. Sebab tu nak kena berlatih setiap hari. Hati tu rasa takut. Mulakan dengan ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian, ingat kepada Allah, dan sayang kepada Allah, rindu kepada Allah, dan takut kepada Allah. Latih bermula dengan ingat kepada kematian yang dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua. Yang pertama, pada pagi ini kita belajar, kita nampak yang diterangkan dalam jalan ceritanya sedikit kesalahan. Masuk kesalahan ini tak ada dosa yang dilakukan oleh malaikat kerana tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita dengan mak ayah kita pun berlaku macam tu. Bukan kita nak buat, mak ayah kita terasa tak ada dosa. Kita memang dah buat yang terbaik, tapi mak ayah kita tu dia terasa. Contoh, tidak berdosa bagi kita, kecuali memang kita sengaja buat benda yang dia tak suka dan dia terasa hati dengan kita, itu berdosa. Maka malaikat ini dihukum oleh Allah, maksud denda lah bahasanya. Maka Allah berikan kepadanya jalan penyelesaian kerana tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah dengan bersalawat. Hanyalah dengan bersalawat. Walaupun sependek itu, contoh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun sependek itu belum tentu kita dapat amalkan. Maka mudah-mudahan yang hadir pada pagi ini maupun yang tidak hadir boleh beramal dengan salawat sebanyak mungkin. Yang kedua yang kita belajar tadi yang berkaitan dengan khusyuk dalam salat. Berlatih kerana khusyuk ini akan diberikan kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan yang dipandang oleh Allah. Orang tu bersungguh ke tidak? Ada orang tu lepak-lepak aja. Lepak-lepak, memang lepak-lepak lah solatnya. Lepak-lepak, memang lepak-lepak lah solatnya. Kalau orang tu bersungguh, itu yang dipandang oleh Allah, maka Allah akan kurniakan kepadanya. Sebab itu dalam Islam, saya selitkan sini sedikit, ada perkataan khalwah. Kalau bahasa kita Melayu sebut khalwat ini berdua-duaan lelaki perempuan. Ini berkhalwat. Khalwat itu bermakna hati itu bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam dibangunlah pukul 5 pagi ke 5 subuh pagi ke, bangun sekejap, bersunyi-sunyian dengan Allah 15 minit, bercakap, berbual, berdoa dengan Allah dalam masa 15 minit sebelum masuknya waktu subuh ke atau pukul 5 pagi ke hingga 5 suku ke. Dalam masa tu dia berkhalwat. Itu di antara teknik untuk kita melatih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba buat 15 minit sebelum masuknya waktu subuh atau pukul 5 ke 5 suku, sampai situ buatlah. Mudah-mudahan Allah berikan suatu yang sangat berharga kepada kita, iaitu hati yang khusyuk, hati yang takut, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sajalah untuk pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Allah berikan kebaikan hidup di dunia dan hari akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa penglihatan kami, ampunkanlah dosa pendengaran kami, ampunkanlah dosa lidah kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua tangan kami, kedua kaki kami, kemaluan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa apa yang kami makan dan minum. Ya Allah, dari sumber yang Engkau tidak redha. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa riak kami, ampunkanlah dosa sombong kami, ampunkanlah dosa ujub kami, ampunkanlah dosa hasad dengki kami. Ya Allah, dan ampunkanlah dosa kezaliman yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kelalaian kami. Ya Allah, daripada mengingati-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, untuk menyebut nama-Mu. Ya Allah, mengingati kepada-Mu. Ya Allah, berzikir kepada-Mu. Ya Allah, mengagungkan kepada-Mu. Ya Allah, bersabar dengan ujian-Mu. Ya Allah, bersyukur dengan nikmat-Mu. Ya Allah, redha dengan ketentuan-Mu. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua. Ya Allah, dengan husnul khatimah, jauhkan kami semua. Ya Allah, dari su'ul khatimah. Kami tidak tahu. Ya Allah, bila ajal kami tiba. Ya Allah, sebelum ajal kami tiba. Ya Allah, Engkau rahmatilah kami. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, terhadap kedua ibu bapa kami. Ya Allah, dikala mereka masih ada. Ya Allah, kami abaikan tanggungjawab kami terhadap mereka. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, dikala mereka susah. Ya Allah, kami tidak ada di samping mereka. Ya Allah, dikala mereka sakit. Ya Allah, kami tidak berada dekat dengan mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak kami. Ya Allah, kami maafkan segala kesalahan anak-anak kami. Ya Allah, kami maafkan segala kesalahan anak-anak kami. Ya Allah, kami maafkan sentiasa dengan kesalahan anak-anak kami. Ya Allah, rahmatilah anak-anak kami. Ya Allah, berkatilah hidup anak-anak kami. Ya Allah, bahagiakan mereka. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, dengan berkat hari yang penuh keberkatan ini. Ya Allah, penghulu kepada segala hari ini. Ya Allah, terimalah doa-doa kami ini. Ya Allah, terimalah harapan kami ini. Ya Allah, kami tidak ada daya dan upaya. Ya Allah, kami tidak ada kekuatan. Ya Allah, melainkan dengan kurnia dan pertolongan-Mu. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tasbih kafarah dan rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.